Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam apa yang perlu saya lakukan, iaitu hala 7 selepas SPM. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang telah menerima keputusan SPM bagi tahun 2020. Anda lah yang paling cemerlang walau apa sahaja keputusan yang anda dapati, kerana sepanjang kita mengharungi pandemik COVID-19 ini, anda telah berjaya mengharunginya. Anda telah berjaya melaksanakan tanggungjawab anda seadanya dan semampu anda. Baiklah, tanpa cikgu buang masa, mari cikgu bawa anda semua ke mana hala 7 selepas SPM. Berikut merupakan beberapa lokasi, beberapa tempat yang murid-murid boleh sambung belajar jika murid-murid membuat keputusan untuk sambung belajar. Ke mana? IPGM, matrikulasi tingkatan 6 ataupun kolej kemahiran sama ada di institut, latihan perindustrian ILP ataupun pusat giat mara, ataupun di UPU ataupun IPTA untuk menyambung diploma, asasi ataupun sijil, dan juga mungkin membuat keputusan untuk sambung belajar di IPTS. Yang pertama, matrikulasi. Semakkan tawaran keputusan matrikulasi bagi sesi 2021-2022. Kelazimannya, semakkan tawaran keputusan matrikulasi KPM bagi mereka yang berjaya akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas SPM diumumkan secara rasmi. Sila layari portal rasmi KPM untuk mendapatkan tarikh rasmi keputusan diumumkan. Seterusnya, IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia ataupun PISMP. Bagi semakkan keputusan IPGM 2021 secara online, keputusan calon berjaya yang ditawarkan adalah melalui portal UPU online adalah pada 16 Julai 2021 dan pendaftaran calon di IPG adalah pada 6 September 2021. Seterusnya, tingkatan 6. Semakkan tawaran tingkatan 6. Tarikh rasmi keputusan tawaran kemasukan murid tingkatan 6 akan diumumkan melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk tahun 2021 dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Kemasukan pelajar ke pusat tingkatan 6, murid tidak perlu memohon ke tingkatan 6 kerana penawaran tempat adalah secara automatik berdasarkan syarat kemasukan yang ditetapkan oleh pihak KPM. Yang kedua, syarat kemasukan bagi bidang kemanusiaan adalah tidak melebihi 12 unit mata grade bagi 3 subjek SPM dengan syarat umum kredit Bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Yang ketiga, syarat kemasukan bidang sains adalah tidak melebihi 18 unit mata grade untuk 3 subjek SPM dengan syarat umum kredit Bahasa Melayu dan lulus sejarah. Seterusnya, keputusan kemasukan tingkatan 6 seperti yang cikgu katakan tadi boleh disemak melalui laman web KPM dan akan dimaklumkan kelak. Berikut merupakan cara bagaimana mengira nilai wajaran unit mata Cognet bagi kiraan kemasukan ke tingkatan 6. Murid-murid bolehlah mengira nilai grade purata keseluruhan GPK bagi grade SPM yang murid-murid dapat. Boleh semak slip masing-masing dan buat kiraan sendiri. Seterusnya, menyambung pengajian ke kolej kemahiran iaitu Institut Latihan Perindustrian ILP ataupun Pusat Giat Mara. Bagi permohonan kemasukan ke Institut Latihan Perindustrian ILP telah dibuka melalui pengisian borang online bagi kemasukan Julai 2021 di peringkat sijil, dan permohonan bagi kemasukan Pusat Giat Mara boleh dibuat pada Julai 2021 secara atas talian atau memuat turun borang permohonan dan kemudian boleh dihantar terus ke Pusat Giat Mara yang dipohon mengikut kursus yang ditawarkan. Seterusnya, bagi pemohon UPU iaitu IPTA, fasa
Pengemaskinian UPU Online bagi lepasan SPM sesi akademik 2021-2022 dibuka pada 15 Jun 2021 jam 12 tengah hari dan ditutup pada 21 Jun 2021 jam 5 petang. Jadi, pelajar pemohon bolehlah mengemaskini pilihan program pengajian kecuali yang telah dipanggil temuduga ataupun ujian melalui laman web yang tertera. Bagi pengiraan merit, murid-murid boleh kira sendiri di laman web tersebut. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, dasar dan kriteria pemilihan SPM adalah yang pertama berdasarkan pencapaian akademik dalam peperiksaan, yang kedua pencapaian dalam aktiviti co-curriculum, yang ketiga kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon, yang keempat grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah dan juga akademik. Yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga ILKA. Yang keenam, lulus temuduga atau ujian bagi program bertemuduga ataupun ujian. Yang ketujuh, program pengajian pilihan pemohon adalah mengikut keutamaan. Dan yang ke-8, bilangan tempat yang disediakan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA itu sendiri. Jadi, dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Berikut merupakan cara pengiraan merit SPM. Seperti yang cikgu pernah terangkan sebelum ini dalam slide UPU, 90 markah bagi 5 mata pelajaran utama dan juga 30 markah bagi 3 mata pelajaran terbaik yang lain. Ini merupakan contoh pengiraan merit pelajar SPM bagi aliran sastra. Berikut pula perbandingan markah merit pelajar SPM aliran sains. Kenapa mesti ada 12 pilihan program pengajian untuk dipohon melalui UPU? Walaupun pelajar atau pemohon boleh mengisi minimum 6 pilihan sahaja daripada 12 yang boleh diisi, jika pemohon hanya isikan 6 pilihan, bermakna pemohon cuma ada 6 peluang sahaja untuk mendapatkan tempat berbanding jika mengisi 12 pilihan. Tentulah ada 12 peluang untuk dapat tempat yang dipohon, betul? Jadi mana yang lebih baik, 12 pilihan atau 6 pilihan? Murid-murid boleh lihat pemprosesan pemilihan yang berlaku. Jika calon mengisi 12 pilihan, calon akan lebih mempunyai peluang yang tinggi untuk pemilihan berjaya. Pemohon disusun mengikut ranking berdasarkan markah merit yang paling tinggi sehingga yang paling rendah. Berikut pula merupakan contoh pemprosesan pemilihan yang tidak berjaya. Apakah fasa pengemaskinian? Bagi pemohon kategori SPM, bolehlah mengemaskini pilihan program pengajian berdasarkan keputusan sebenar. Pemohon bagi kategori SPM boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian kecuali program pengajian yang telah dipanggil untuk temuduga. Pada fasa pengemaskian ini, tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga. Apakah perbezaan fasa permohonan dan fasa pengemaskinian? Pada fasa permohonan, pemohon mengisi maklumat peribadi dan pilihan program berdasarkan keputusan percubaan jika ada bagi lepasan SPM. Tapi pada fasa pengemaskinian, pemohon hanya boleh membuat pilihan program bukan bertemuduga sahaja dan berdasarkan keputusan penuh peperiksaan.
Jika murid-murid tidak melengkapkan permohonan pada fasa permohonan, adakah murid-murid dibenarkan untuk mengemaskini pada fasa pengemaskinian? Pihak BKPA hanya memproses permohonan pemohon yang klik simpan saja dan mempunyai slip permohonan pada fasa permohonan bagi membenarkan pemohon tersebut mengemaskini pada fasa pengemaskinian. Sekiranya pemohon menolak untuk hadir bagi sesi temuduga dari institut ataupun agensi, adakah pemohon dapat mengemaskini pilihan program pengajian tersebut pada fasa pengemaskinian? Bagi lepasan SPM, pemohon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga. Pada fasa pengemaskinian ini tiada lagi pilihan program pengajian bertemu duga. Berikut merupakan fasa pengemaskinian bagi UPU Online sesi akademik 2021-2022. Tarikh pengemaskinian adalah 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Pilihan program pengajian, calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga. Pada fasa kemaskini, tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga. Tarikh hebahan adalah pada minggu ketiga Julai 2021. Tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 10 hari. Surat tawaran akan diterima 1 hari selepas hebahan rasmi dan tempoh rayuan adalah dalam masa 10 hari. Bilangan pilihan 4 pilihan program bertemuduga 1 dan 2. Pendaftaran pelajar baru adalah pada Ogos 2021. Apakah kriteria pemilihan pelajar? Kenapa berjaya dan kenapa gagal permohonan UPU Online? Bagi berjaya, borang permohonan berjaya diterima oleh UPU Online. Yang kedua, memenuhi syarat khas program pengajian. Yang ketiga, kerana ada kekosongan tempat. Yang keempat, berjaya dalam saringan temuduga ataupun ujian. Dan yang kelima, mempunyai kedudukan merit yang tinggi. Kenapa pelajar gagal mendapat tawaran ke UPU? Yang pertama, kerana tidak tekan butang simpan. Yang kedua, tidak memenuhi syarat khas program pengajian. Yang ketiga, tiada kekosongan tempat, terutamanya program yang kompetitif. Yang keempat, gagal dalam saringan temuduga ataupun ujian. Dan yang kelima, kedudukan merit yang rendah. Pastikan semua 12 pilihan diisi untuk di pohon nanti adalah program yang pemohon sedia menerimanya jika ditawarkan, bukan sekadar mengisi untuk lengkapkan 12 pilihan saja dan untuk dihantar mengisi program kalau pemohon tak berminat. Ataupun mungkin antara pemohon atau pelajar meniru kawan ataupun mengisi sesuka hati. Supaya jika ditawarkan program pilihan ke-12 sekalipun, pemohon pelajar boleh bersyukur kerana itu pun adalah salah satu daripada pilihan yang pelajar atau pemohon sendiri memohon. Jadi janganlah hanya mengisi 4 atau pilihan sahaja atau meniru kawan untuk mengisi permohonan dengan main-main atau sesuka hati. Lengkapkanlah 12 pilihan untuk dihantar. Ini kerana dalam sistem UPU, apabila murid telah mendapat tawaran, walaupun menolak, ianya masih dikira sebagai telah mendapat tawaran dan tidak layak untuk mengemukakan rayuan. Rayuan hanya boleh dikemukakan oleh pemohon yang gagal mendapat apa-apa tawaran sahaja. Ini bermaksud rayuan dipertimbangkan bagi mengisi kekosongan sekiranya ada yang disebabkan ada pelajar menolak tawaran ataupun pihak IPT menambah tempat disebabkan permohonan awal. Bagi semakan keputusan, surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. Pemohon yang tidak menjawab terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan secara automatik dikemaskini sebagai menolak tawaran. Tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 10 hari.
Jadi murid-murid bolehlah download aplikasi UPU Pocket Online bagi semakkan kelayakan kemasukan, status permohonan UPU, keputusan permohonan dan rayuan, e-panduan, tarikh penting. Aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store. Bagi rayuan, hanya pemohon yang gagal mendapat tawaran saja boleh mengemukakan permohonan rayuan. Pemohon yang mendapat tawaran sijil masih boleh membuat rayuan ke program asasi, diploma dan sarjana muda UPU online. Pemohon rayuan hanya dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Pemohon dibenar mengemukakan 4 pilihan sahaja, rayuan ke College Community dan juga ILKA adalah melalui institut tersebut dan bukan lagi melalui UPU online. Hanya rayuan ke Universiti Awam dan Politeknik sahaja melalui UPU online. Sekiranya tidak berjaya melalui UPU online semasa rayuan, pemohon boleh kemukakan rayuan melalui ambilan sendiri institut agensi berdasarkan iklan yang dikeluarkan. Boleh rujuk laman web institut dan juga agensi sendiri atau portal rasmi UPU online. Jadi maklumat penting bagi pemohon UPU dan juga IPTA, kemaskini UPU hanya boleh dilaksanakan 5 hari selepas tarikh keputusan SPM. Sementara tunggu tarikh kemaskini, apa yang boleh dilakukan oleh murid-murid semua adalah download dulu UPU Pocket. Yang kedua, semak kelayakan setiap kursus impian di e-panduan lepasan SPM. Semak merit sebagai panduan pilihan kursus yang sesuai. Senaraikan semua kursus yang layak dan diminati. Susunlah ikut keutamaan. Bincang kesesuaian kursus dengan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Semoga berjaya. Seterusnya, IPTS ataupun Institut Pengajian Tinggi Swasta. Selain daripada IPTA, pelajar juga boleh melanjutkan pelajaran di IPTS. Untuk pelajar lepasan SPM yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke IPTA, anda tidak perlu khawatir kerana IPTS juga mempunyai program yang anda inginkan. Ditambah pula dengan kelebihan yang ada di IPTS, membuatkan anda lebih mudah dan selesa untuk belajar dalam bidang yang murid-murid minati. Apakah kelebihan IPTS? Menawarkan program yang lebih khusus, kualiti pendidikan lebih terjamin, banyak melakukan praktikal dan juga kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Antara senarai IPTS yang diiktiraf oleh JPA adalah Universiti Tenaga Nasional, Universiti Multimedia, Universiti Petronas dan banyak lagi. Kekurangan belajar di IPTS adalah kemungkinan yuran pengajian yang mahal dan juga tempat tinggal yang mungkin juga ditanggung sendiri. Inilah antara maklumat program Hala Tuju Pendidikan selepas SPM yang murid-murid kena tahu bagaimana nak pilih bidang pengajian yang sesuai untuk capai cita-cita dan pilihan pelajar sendiri. Untuk memilih program pengajian yang sesuai, sama ada program pra-universiti, asasi, matrikulasi, STPM dan sebagainya, atau mungkin menyambung pengajian di peringkat diploma ataupun sijil, yang mana lebih sesuai. Bekerja lepas SPM? Boleh, kerana ianya juga boleh menambah atau menimba pengalaman sebenar dalam dunia pekerjaan, boleh mengumpul pendapatan, dapat mengasah kebolehan bekerja di sektor awam. Murid-murid boleh memohon melalui portal SPA 9 seperti yang tertera. Dan jika murid-murid ingin bekerja di sektor swasta, bolehlah memohon di website syarikat yang ingin dipohon ataupun melalui laman web jobstreet.com. Tetapi jika murid-murid sambung belajar, murid-murid akan dapat peluang pekerjaan yang lebih bagus, mudah dinaikkan pangkat dan menerima gaji yang lebih lumayan. Itu sahaja daripada cikgu. May the universe work in your favour, insya-Allah. Good luck and you can do it. Bye.